Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat. Dan bertemu lagi dengan Cikgu Nasa di channel Nasa 2K Studio. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi untuk meneruskan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Pada kali ini kita akan meneliti pula apakah bahan yang terkandung pada muka surat 68 dan 69. Cikgu mengharapkan agar anak-anak telah pun bersedia dengan buku teks dan buku catatan. Kalau semuanya telah bersedia, jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran kali ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat mengedit dan memurnikan teks daripada aspek ejaan, tanda baca, dan penggunaan imbuhan. Jom kita lihat apakah bahan yang terkandung dalam buku teks muka surat 68. Pada halaman ini disertakan satu catatan yang dibuat oleh Hadif ketika mereka melawat ke Kampung Ceti, Melaka. Kita lihat bersama-sama. Kampung Ceti, Melaka, Sabtu 2 Ogos 2022. Hadif dan kawan-kawannya baru pulang daripada mengikuti rombongan di Melaka. Maknanya mereka mengadakan lawatan ke Kampung Ceti di Melaka. Anak-anak tahu apakah yang dimaksudkan dengan Ceti? Cikgu akan menerangkan serba sedikit tentang apakah yang dimaksudkan dengan Ceti. Mengikut catatan sejarah, ketika zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, ramai pedagang India daripada Tamil Nadu telah datang ke Melaka. Mereka telah membina penempatan di Melaka dan hidup bermasyarakat dengan penduduk tempatan. Walau bagaimanapun, selepas kejatuhan kekuasaan Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1511, para pedagang ini semakin jauh dan terputus hubungan dengan negara tempat asal mereka. Dan kebanyakan daripada mereka akhirnya berkahwin dengan penduduk tempatan. Masyarakat Ceti yang berada di Melaka telah banyak mengamalkan budaya dan cara hidup masyarakat tempatan. Itu dia asal-usul ataupun sejarah masyarakat Ceti. Kita kembali kepada bahan bacaan kita. Jam 8 pagi. Saya dan kawan-kawan menaikkan bas menuju ke Bandar Melaka. Menaikkan diletakkan warna merah menandakan bahawa ada kesalahan pada perkataan itu. Dan kita perlu tahu, perlu fikir apakah bentuk kesalahannya. Sepintas lalu kita dapat mengetahui bahawa kesalahan di situ adalah kesalahan imbuhan. Sepatutnya kita tidak boleh menggunakan imbuhan kan. Yang paling sesuai kita gunakan imbuhan i. Jadi menaiki, menaiki. Kalau menaikkan maknanya kita membuat naik. Kita yang mengangkat bas itu. Itu salah tu ya. Okey, kita teruskan. Kami tiba di kampung, ada tinggalkan petak kosong berwarna putih. Kemudian ada perkataan heti pada pukul 8.45 pagi. Heti itu sebenarnya adalah Ceti, tetapi digugurkan huruf C-nya dan letakkan huruf C. Dan jangan lupa tulis huruf besar kerana Ceti ini adalah nama khas. Kita teruskan. Kami diberi taklimat terlebih dahulu tentang perlunya menjaga disiplin semasa lawatan. Disiplin dituliskan dengan warna merah, bermakna ada kesalahan pada perkataan ini. Dan apakah kesalahannya? Ya, kesalahan ejaan. Sepatutnya disiplin, D-I-S-I-P-L-I-N. Kita teruskan ke nomor 2. 9 pagi. Kami melawat ke kawasan perumahan Kampung Ceti yang terletak di Gajah Berang, Melaka. Terletak. Kita baca pun dah salah dah. Tertinggal huruf R-nya, ejaannya.
Jadi yang betulnya terletak. Okey. Rumah, ada petak kosong. Rumah yang mendiami masyarakat Ceti masih kekal tradisinya sehingga sekarang. Rumah, ada petak kosong, rumah. Itu adalah kata ganda. Apabila kata ganda seluruh kata digunakan, kita perlu menggunakan tanda sempang. Letakkan tanda sempang. Mendiami itu salah. Sebab itu adalah imbuhan untuk ayat aktif. Tapi kita tukarkan didiami untuk menjadikan ayat itu ayat pasif yang betul. Okey. Kita teruskan untuk nombor 3. 10 pagi. Kami berpeluang untuk melawat ke Muzium Ceti di situ. Terdapat pelbagai koleksi di muzium itu. Antara koleksi yang terdapat di muzium tersebut termasuklah pakaian tradisional perempuan masyarakat Ceti, iaitu kebaya dan kain batik. Tradisional ditulis merah kerana berlaku kesalahan ejaan. Ejaan yang sebenarnya adalah tradisional, bukan T tetapi S. Okey. Faham ya? Okey. Kita teruskan lagi. Pakai lelaki pula ialah baju kemeja dan kain pelekat. Pakai adalah kata dasar, namun tak sesuai pula kita nak gunakan untuk ayat ini. Kita tambahkan imbuhan an menjadi pakaian. Pakaian yang dipakai. Okey, baik. Seterusnya nombor 4. 11 pagi. Kemudian kami bergerak ke majlis perkahwinan masyarakat Ceti yang terletak berhampiran dengan muzium. Majlis dituliskan dengan warna merah. Kesalahan yang berlaku di sini adalah kesalahan ejaan. Bukan majlis tetapi majlis. M-A-J-L-I-S. Majlis. Okey, kita teruskan. Di situ ada petak kosong ditinggalkan. Kami dapat melihat persandingan sepasang pengantin. Ada petak kosong juga ditinggalkan di selepas perkataan pengantin. Apakah jawapannya untuk petak kosong itu? Untuk petak kosong yang pertama, di situ kita letakkan tanda baca koma. Sebab kita berhenti seketika ketika kita sedang membacanya. Dan di akhir sekali mestilah diakhiri dengan tanda noktah. Okey. Sambung lagi. Pengantin perempuan berpakaian songkit dan bersanggul lintang. Songkit, ejaannya sepatutnya songkit. S-O-N-G-K-E-T. Songkit. Okey. Selesai? Kita terus ke nombor 5. Pukul 12 tengah hari. Kami sempat melihat kolam yang dihasilkan. Kemudian kami pulang dengan perasan riang. Perasan itu maknanya dia terasa sendiri, bukan maksud di sini. Perasaan riang ini perasaan dalam hati. Tambahkan satu huruf A untuk perasan itu menjadi perasaan. Pengalaman melawat kampung Ceti Melaka mengingati kami agar menghormati budaya lain. Mengingati itu adalah saling mengingatkan. Tetapi di sini bukan saling mengingatkan, kita saja yang ingat. Jadi kita tukarkan imbuhan i, akhiran i dengan akhiran kan. Mengingatkan. Dapat? Dapat. Mudah sahaja sekiranya kita memahami apakah bentuk kesalahan yang terdapat dalam petikan ini. Bila kita dah tahu punca salahnya, kita selesaikanlah. Boleh ya? Okey, kalau dah boleh, setakat itu dahulu pembelajaran cikgu untuk kali ini. Sampai kita jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.